Saya telah terangkan bahawa sembahyang ada dua bahagian. Yang pertama bahagian zahir, dan bahagian yang kedua bahagian batin. Bahagian zahir itu ialah yang berkait dengan gerak tubuh kita, dan bahagian batin itu ialah gerak hati kita, yang mana yang Allah sebutkan dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis solah li dzikri. Dirikanlah sembahyang untuk mengingat aku. Jadi kita dapat tahulah bahawa iqamah solah atau mendirikan sembahyang ialah sembahyang yang lengkap, ada zahirnya dan batinnya, melibatkan gerak tubuh kita dan melibatkan gerak hati kita. Perkara yang kedua yang perlu saya ingatkan ialah berkait dengan ilmu, supaya kita dapat mengerjakan sembahyang dengan khusyuk. Begitu juga ibadat-ibadat lain, supaya kita dapat menyempurnakan dengan sempurna, kita perlu mempelajari tiga ilmu: ilmu fiqh, tauhid dan tasawuf. Dan itulah tiga serangkai ilmu dalam Islam sebagaimana yang kita semua ketahui. Perkara yang ketiga ialah berkenaan dengan khusyuk. Sembahyang orang-orang mukmin dapat kita bahagian kepada 4 bahagian menurut 4 golongan orang mukmin, seperti yang disebut oleh setengah orang-orang sufi. Golongan pertama ialah orang awam, golongan kedua ialah salik, golongan ketiga ialah orang khawas, dan keempat ialah khawasul khawas. Orang awam hatinya lalai, maka kerana itulah orang awam bila sembahyang mereka tentunya belum dapat khusyuk seperti yang dikehendaki. Khusyuk mereka ialah khusyuk pada zahir, khusyuk pada anggota, seperti tidak bergerak-gerak, menjaga pandangannya dan sebagainya, mengingat-ingat makna bacaan sembahyang, makna tasbih dan sebagainya. Adapun orang salik, iaitu orang yang hatinya telah diubahkan oleh Allah daripada ghaflah, lalai, kepada yaqadah, jaga, maka golongan salik ini bila mereka mengerjakan sembahyang, mereka telah dapat apa yang dinamakan khusyuk. Dan khusyuk mereka ini diistilahkan dengan khusyuk khaufin, khusyuk kerana hati merasa takut kepada kebesaran Allah. Yang berarti golongan salik bila mereka sembahyang sudah ingat 3 perkara: nama Allah, wujudnya Allah, dan keagungan sifat-sifat Allah atau sifat-sifat jalalullah. Kemudian golongan yang ketiga ialah golongan khawas. Bila mereka ini sembahyang, golongan khawas itu hatinya khudur ma'allah. Allah itu sentiasa hadir di dalam, atau kuat kehadiran Allah di dalam hatinya. Maka orang khawas apabila sembahyang, maka mereka akan dapat khusyuk, dan khusyuk mereka lebih baik daripada golongan salik. Khusyuk bilangan khawas, golongan khawas diistilahkan khusyuk khaufin wa rajain. Khusyuk kerana hati berasa takut kepada Allah dan penuh mengharap rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusyuk golongan khawas tentulah lebih baik. Dan bila kita telitikan, sudah terdapat 4 unsur. Pertama, ingat kepada Allah. Kedua, ingat wujudnya Allah. Ketiga, ingat sifat-sifat jalal. Dan ketiga, ingat sifat-sifat jalal. Dan keempat, ingat sifat-sifat jamalullah. Akhir sekali ialah khusyuknya golongan khawasul khawas.
Khawasul khawas, bila mereka sembahyang mereka penuh khusyuk, dan khusyuk mereka ini diistilahkan dengan khusyuk farkhin wa sururin atau khusyuk qurratu ain. Orang khawasul khawas ni bila sembahyang hati mereka suka dan gembira, kerana mereka bila sembahyang yang mereka ingat hanya Allah. Mereka berasa berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadap zat Allah yang laisa kamitslihi syai', zat Allah yang tak ada sesuatu yang serupa dengannya. Maka orang khawasul khawas merasa begitu bahagia ketika mereka sembahyang. Malahan ketika itulah dikatakan sebagai salah satu kebahagiaan orang khawasul khawas, iaitu ketika mereka sembahyang mereka benar-benar terasa menghadap Allah, sebagaimana yang disebut oleh hadis Nabi, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka.